Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, dalam siri episod ketiga perkembangan terkini kes rayuan terakhir SRC melibatkan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan, saya ingin membawa dua perkembangan penting yang saya kira adalah usaha untuk mencemari untuk mencemari proses rayuan dan bersempadankan penghinaan mahkamah yang dilakukan tak lain tak bukan oleh kepimpinan UMNO, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, dan Ketua Pemuda UMNO iaitu Ashraf Wajdi. Bukan hanya ketiga-tiga ini membuat kenyataan yang mencemari proses rayuan dan bersempadankan penghinaan mahkamah, ianya bersifat hasutan, iaitu menghasut untuk mempertikai keputusan hakim. Jadi anda sekiranya memerhatikan perjalanan rayuan Najib, pada ketika mahkamah menolak permohonan Najib untuk memasukkan keterangan baru berhubung konflik kepentingan, dakwaan konflik kepentingan Muhammad Nazlan, dan setelah mahkamah menolak permohonan Peguam Najib untuk menangguh pendengaran selama 3 hingga 4 bulan, UMNO mula-mulanya senyap. Tetapi selepas satu tempoh tertentu, tiba-tiba keluar kenyataan satu per satu daripada Zahid, daripada Mat Hassan, daripada Ashraf. Semuanya berbaur hasutan, semuanya bersempadankan penghinaan mahkamah, semuanya mampu mencemari proses rayuan, semuanya tidak berpaksi kepada kebenaran, dan kenyataan-kenyataan berbahaya ini dilihat terancang. Maka rakyat sedang diberikan persepsi palsu, dan Zahid menyalut kenyataan dia dengan berkata bukannya mereka ingin mencampuri urusan mahkamah ataupun melawan urusan mahkamah, seolah-olah dia hanya memberi pendapat yang tidak mencampuri urusan mahkamah, tetapi kenyataan yang dibuatnya adalah secara tidak langsung mencampuri urusan mahkamah, menghasut dan boleh mencemari proses rayuan. Jadi nampaknya ada keterdesakan sangat, dan perkara ini sudah saya bangkitkan semalam. Link kepada artikel akan saya letakkan di ruang tajuk selepas live ini, dan diharap tindakan akan diambil, khususnya tindakan penghinaan mahkamah dan pencemaran proses rayuan. Dan salah satu perkara yang cuba dibangkitkan menerusi tomahan-tomahan pertikaian-pertikaian yang disuarakan oleh pemimpin-pemimpin ini adalah satu tema yang konsisten, iaitu Najib berhak mendapat pendengaran yang adil, perbicaraan yang adil. Ingin saya tegaskan di sini setegas-tegas mungkin, sejelas-jelas mungkin, bahawa segala apa yang berlaku bermula dari Mahkamah Tinggi sehingga Mahkamah Rayuan dan kini di Mahkamah Persekutuan, semuanya telah adil terhadap Najib. Khususnya bila kita lihat proses Mahkamah Persekutuan yang sememangnya mengikuti proses lazim perundangan, berdasarkan kedaulatan undang-undang, dan tidak ada sebarang hujah yang dibangkitkan oleh sama ada Zahid, Ashraf atau Muhammad Hassan yang boleh membuktikan sebaliknya. Semuanya berlandaskan kedaulatan undang-undang, semuanya menurut prinsip perundangan yang betul, proses mahkamah yang betul, termasuk hakikat bahawa jika kita selidik dari etika guaman, memang salah apabila Peguam Najib menerima kes baru walaupun tahu
kes pendengaran di Mahkamah Persekutuan sudah ada jadual dan tarikh yang ditetapkan. Maka menurut etika guaman yang bersangkut dengan akta yang berkaitan, jika peguam Najib yang baru itu bersetuju menerima arahan baru daripada Najib, maka dia semestinya perlu bersedia untuk menghadiri mahkamah. Semuanya bertepatan dengan undang-undang dan keputusan mahkamah tepat. Malah mahkamah telah menyuarakan perkara ini sejelas mungkin dan secara betul kepada peguam Najib. Namun persepsi sedang ditimbulkan bahawa ini menghalang Najib daripada mendapat pendengaran yang adil. Ya. Jadi nampaknya Zahid, Ashraf, Muhammad Hassan sedang menubuhkan mahkamah di luar mahkamah untuk mempengaruhi rakyat dengan persepsi palsu, dan ini adalah hasutan yang amat berbahaya. Seperkara lagi, amat jelas penghakiman oleh hakim mengapa kenyataan baru Najib tidak boleh dimasukkan. Amat jelas. Ianya adalah kerana konflik kepentingan. Maksud sebenar konflik kepentingan, adakah ianya boleh diguna pakai dalam isu yang dibangkitkan oleh Najib dan peguam dia berhubung Muhammad Nazlan, dan mahkamah telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa tidak wujud konflik kepentingan ataupun mengapa ianya tidak berasas, kerana kesalahan utama Najib ialah dakwaan berlaku salah guna kuasa. Ianya tidak melibatkan, isunya bukannya penubuhan SRC. Ianya bukannya merujuk kepada peranan Maybank dalam penubuhan SRC, peranan Hakim Nazlan ketika bekerja untuk Maybank. Ya. Ianya bukan melibatkan apa-apa berkaitan penubuhan SRC. Ianya melibatkan salah guna kuasa Najib. Perkara yang berbeza, dan mahkamah telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa tidak ada sebarang hujah untuk membuktikan bahawa Hakim Nazlan sekiranya menjadi hakim dalam kes salah guna kuasa Najib tidak berupaya untuk membuat keputusan yang adil hanya kerana ada penglibatan profesional dengan Maybank, atau Maybank ada penglibatan profesional dengan SRC dan sebagainya. Benda ni dah dijelaskan. Sekarang mereka sedang membawanya di luar mahkamah sebenar ke mahkamah persepsi palsu yang didirikan untuk menghasut. Jadi saya rasa pihak-pihak berkaitan perlu meneliti perkara ni, termasuk Mahkamah Persekutuan, dan perkara ni perlu diambil tindakan. Ya. Lagi satu saya nak beritahu, saya nampak Najib terpinga-pinga. Ya. Dia masih sedang bercakap berkenaan dengan dia ada hak untuk mendapat pendengaran yang adil, pendengaran yang adil. Segala apa yang telah berlaku setakat ini semuanya adil, semuanya menurut prinsip perundangan, kedaulatan undang-undang, dan dijelaskan secara terperinci oleh panel hakim. Ya. Jadi barangkali Najib tidak faham selok-belok perundangan berhubung etika guaman, ya, berhubung penghujahan ataupun keputusan hakim berhubung isu Hakim Nazlan, dan mengapa dakwaan peguam Najib tidak berasas untuk membenarkan keterangan baru dimasukkan. Barangkali Najib tidak faham mengapa ianya melanggar etika guaman sekiranya peguam Najib yang baru dilantik meminta untuk menangguh perbicaraan. Ya. Ya, barangkali banyak perkara mungkin Najib tidak terima nasihat yang betul. Itu persepsi yang saya dapat setelah sentiasa dia menimbulkan isu perbicaraan yang adil ataupun pendengaran yang adil. Okey, so saya rasa dengan penjelasan saya ini orang dapat faham sejelas-jelas mungkin bahawa tidak ada sebarang ketidakadilan yang telah dibuktikan oleh mana-mana pihak. Ya. Termasuk Zahid, termasuk Najib, termasuk Ashraf, termasuk Mak Hassan, yang ada timbulkan persepsi di media sosial
timbulkan persepsi di Facebook, timbulkan persepsi di media yang bersifat menghasut. Ya. Seperkara lagi, blogger-blogger yang berkait dengan Najib, pro Najib. Ya. Ya. Ada yang memang diketahui rapat dengan Najib, sudah mula mempertikai hakim dengan menyerang suami hakim. Kononnya suami hakim ada di dalam mahkamah melihat atau mengambil gambar dan sebagainya. Kepada siapa dia sedang hantar memberi update ini itu. Jadi hakim sudah mula diserang. Hakim Mahkamah Persekutuan sudah diserang. Kalau dulu serang Hakim Nazlan, keluar dakwaan rasuah, dakwaan salah guna apa orang kata, konflik kepentingan. Malah Najib akhirnya tarik kenyataan dia berhubung dakwaan rasuah yang membawa maksud Hakim Nazlan sedang disiasat untuk rasuah. Dan kita sudah lihat menerusi penghakiman bahawa isu konflik kepentingan tidak timbul, tidak berasas. Kini dah mula serang Hakim Mahkamah Persekutuan. Memang sudah ada satu usaha yang dilihat terancang untuk menyerang dari pelbagai sudut proses rayuan ini, untuk mencemari proses rayuan ini. Ya. Sehingga Hakim Mahkamah Persekutuan sekarang sudah diserang. Ya. Jadi rakyat Malaysia tidak akan percaya bahawa Najib adalah mangsa. Apa-apa konspirasi ke apa. Saya nak ulang, Mahkamah Rayuan dulu apabila membuat keputusan, panel 3 hakim mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi, ianya bukan berlaku di bawah zaman pentadbiran PH. Ianya berlaku di bawah zaman pentadbiran bersama Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Malah tak silap saya, keputusan pertama juga tidak berlaku di bawah zaman pentadbiran PH. Kemudian rakyat juga tahu bahawa rayuan terakhir ni bukannya berlaku di bawah zaman pentadbiran Muhyiddin. Ianya berlaku di bawah zaman pentadbiran Ismail Sabri. Ya, dengan ketua hakim yang dikekalkan oleh Ismail Sabri, dengan peguam negara yang dikekalkan oleh Ismail Sabri, tidak diubah. Ya. Ismail Sabri bukannya Presiden Bersatu ke, Presiden parti mana ke. Ismail Sabri adalah pemimpin UMNO. Dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri atas pencalonan kluster mahkamah termasuk Najib sendiri. Jadi percubaan untuk menimbulkan konspirasi, kononnya Najib ini mangsa politik, pertama tidak akan dilayan oleh hakim-hakim. Saya percaya benda tu. Keduanya, rakyat tidak membelinya. Tak percaya, pergi ke media sosial. Pergi ke portal-portal berita. Bacalah sepuas hati. Anda lihat, rakyat tidak terbeli dengan penipuan ini. So, apakah motifnya? Saya tak tahu. Barangkali, mungkin, ya, seandainya Najib dipenjarakan, sekurang-kurangnya pemimpin-pemimpin UMNO ni mungkin nak tunjukkan kepada pentaksub-pentaksub pergerakan bosku bahawa mereka ada cuba untuk berjuang demi Najib. Saya tak tahu, sebab bila orang buat kerja bodoh, saya membuat tafsiran dengan cuba berfikir macam mana orang bodoh berfikir. Barangkali mungkin inilah sebab dia, atau ada sebab lain yang tersirat, saya tidak tahu. Tapi rakyat tidak percaya. So itu sahaja pencerahan saya. Saya akan membawa perkembangan-perkembangan terkini dari masa ke semasa, dan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.